Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini saya mewakili ahli pasukan saya yang terdiri daripada Fadilah binti Alias, Rahayu binti Shahabuddin, Muhammad Farhan bin Ali dan saya sendiri Ahmad Mawardi bin Haji Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, Pahang, akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Sistem e-Hifz, satu inovasi dalam perekodan data hafazan di SM Agama Persekutuan Bentong. Seperti yang dapat lihat pada paparan skrin, kajian ini merangkumi pengenalan permasalahan kajian, objektif, metodologi, dapatan kajian dan rumusan. Baiklah, seperti yang sedia maklum, tahfiz model ulul albab telah mula dilaksanakan secara rasminya di 3 buah sekolah rintis, iaitu Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Agama Kedah bermula 16 Januari 2014. Ianya merupakan gabungan antara kurikulum kebangsaan, kurikulum bersepadu tahfiz KBT dan program ulul albab iaitu Quranik, Ensiklopedik dan Ijtihadik. Hifzul Al-Quran dan Maharat Al-Quran adalah subjek kurikulum tahfiz yang diserapkan dalam kurikulum semua di samping subjek akademik yang lain. Bagi subjek Hifzul Al-Quran, setiap guru dibekalkan buku rekod hafazan guru. Manakala murid pula dibekalkan daftar hafazan oleh Bahagian Pendidikan Islam BPI, Kementerian Pendidikan Islam, dan bahagian buku teks. Memandangkan Hifzul Al-Quran ni masih baru di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, maka kami dapati terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari segi perekodan data. Antaranya, permasalahan pertama, perekodan data secara manual di buku rekod menjadi kurang relevan. Ini kerana jika hilang buku, maka hilanglah data yang tersimpan. Selain itu, didapati sistem rekod ini menyukarkan guru untuk menganalisis data pencapaian murid dalam hafazan untuk dilaporkan secara cepat dan pantas kepada pihak pentadbir, PPD, BPI dan sebagainya. Ianya juga tidak secara kolaboratif kerana hanya guru tersebut yang boleh melihat pencapaian halaqah mereka. Yang kedua, buku rekod tidak lagi dibekalkan oleh BPI. Ini kerana mungkin disebabkan bertambahnya sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum semua. Jadi sekolah-sekolah sendiri yang akan mengeluarkan buku rekod sekolah berpandukan buku rekod dari BPI yang sebelum ini. Yang ketiga, buku rekod pelajar tidak dapat dikenal pasti. Rentetan daripada kececeran buku rekod apabila guru berpindah. Ini kerana buku rekod sepatutnya dapat disimpan selama 5 tahun, iaitu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan ianya menjadi evident untuk menduduki peperiksaan Hifzu dalam sijil peperiksaan Malaysia SPM. Oleh itu, kajian ini dibuat untuk mengenal pasti tahap penerimaan guru tahfiz terhadap sistem e-Hifz, memperkenalkan inovasi dalam bidang tahfiz dan memperkenalkan sistem e-Hifz. Ini merupakan metodologi yang telah kami gunakan
Soal selidik 80 orang responden terdiri daripada guru tahfiz tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Temu bual ambil daripada 5 orang responden terdiri daripada pentadbir, ketua bidang, penyelaras. Berdasarkan dapatan kajian, sistem e-Hifz telah melalui beberapa fasa kemas kini. Bermula fasa 1 tahun 2019. Ia menggunakan platform Google Classroom dan aplikasi Google Sheet untuk pengisian data hafazan. Dan ianya dilaksanakan secara individu mengikut guru halaqah. Ini boleh kita lihat Google Classroom, platform Google Classroom, dan ini kita lihat item-item yang perlu diisi. Ini sebagai contoh yang perlu diisi, nama-nama semua guru halaqah perlu isi, dan data hafazan setiap hari mengikut hari-hari yang telah ditetapkan mengikut tugasan dalam Google Classroom. Ianya dilaksanakan secara individu setiap guru kepada semua guru tahfiz. Seterusnya, fasa 2 pada awal Julai 2019, kami telah melaksanakan kemas kini apabila perbincangan dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu meletakkan item-item data murojaah, fi ayat dan talaki untuk eviden kertas 3 dalam peperiksaan SPM. Jadi, ianya masih lagi individu. Jadi, guru-guru perlu mengisi setiap minggu data yang kosong, diberi data yang kosong, dan guru-guru perlu mengisi semua data tersebut setiap minggu. Seterusnya, fasa 3. Menggunakan Google Classroom juga, sama menggunakan Google Classroom. Ianya diubah sikit. Yang ni pada akhir Julai 2019, iaitu disebabkan pemantauan ni dilaksanakan setiap minggu. Jadi untuk kapasiti guru yang ramai, dalam 80 hingga 85 orang guru, nak dipantau, nak dibuat penyelarasan, agak sukar untuk melihat siapa yang, pelajar mana yang laju, pelajar mana yang lemah dalam hafalan. Sebabnya dia kena buka satu persatu buku, ataupun kalau sebelum ni kita panggil buku, kalau yang ni Google Sheet. Jadi satu persatu nak kena lihat satu persatu setiap guru halaqah. Jadi untuk dalam fasa 3, pihak kami telah gabungkan semua sekali, semua tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dalam satu Google Sheet. Yang mana tugasan dalam Google Classroom pun diubah daripada sebelum ni disampaikan, dibagi secara individu. Yang ni diberi secara satu Google Sheet sahaja. Tidak perlu kalau individu, jadi banyaklah Google Sheet tu. Yang ni hanya satu sahaja Google Sheet, dan semua guru dapat edit satu Google Sheet yang sama sahaja, tapi berdasarkan kolom-kolom atau bahagian-bahagian mengikut nama-nama yang telah ditetapkan dalam Google Sheet tersebut. Jadinya guru-guru hanya memasukkan data hafazan dan talaki, fi ayat, murojaah sahaja. Nama dan guru halaqah tidak perlu dibuat ataupun tidak perlu ditulis setiap minggu. Ini menyenangkan atau memudahkan guru-guru halaqah. Seterusnya, fasa 4. Fasa 4 bermula
20 bermula Mei 2020, apabila pelajar tingkatan 3 telah meneruskan tingkatan 4. Yang ni untuk data hafazan lompong, dia hanya terdapat pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja, seperti yang dipaparkan. Hafazan lompong ni macam mana? Sukatan yang tingkatan 1 dan 3 pelajar tu tidak dapat laksanakan sepenuhnya. Maksudnya tak habis sukatan, dan pelajar tersebut perlu untuk meneruskan sukatan hafazan tingkatan 4 iaitu juzuk 19 untuk sijil peperiksaan Malaysia penilaian bagi kertas 1 ujian lisan hifzul Al-Quran, iaitu sebabnya tingkatan 4 dan tingkatan 5 bermula juzuk 19 hingga 29. Jadinya dia untuk sukatan tingkatan 1 hingga tingkatan 3 ada yang tak habis sukatan. Jadi kat sinilah pihak kami telah tambah satu tempat, satu kolom khas untuk lompong. Maksudnya dia untuk sekarang ni dia kena pelajar tersebut kena habiskan sukatan, dan dalam masa yang sama dia boleh tambah untuk sukatan lompong tersebut. Kemudian fasa 5, prestasi hafazan bulanan secara automatik. Okey, untuk bermula daripada fasa 1 dan bermula daripada awal lagi, sebenarnya setiap bulan sekolah ataupun guru-guru tahfiz perlu mereport ataupun perlu melengkapkan laporan kepada bahagian pendidikan Islam ataupun dan sekolah berasrama penuh pada 15 hari bulan dan 30 hari bulan setiap bulan. Satu bulan ada 2 kali, dan daripada situlah kami telah membuat ianya secara automatik. Masuk secara automatik. Sebelum ni guru-guru sehingga sampai je masa 15 hari bulan ataupun akhir bulan, guru-guru perlu mengisi semula data-data yang ringkas sahaja mengikut muka surat dalam prestasi hafazan. Tetapi pada fasa ini, iaitu pada tahun ni 2021, semua ni tidak perlu lagi masukkan secara manual. Ianya terus tetap masuk secara automatik dalam prestasi hafazan. Jadi ianya lagi memudahkan guru-guru dan tak perlu mengisi satu persatu lah. Maknanya dia terus daripada daftar hafazan yang diisi oleh guru setiap hari. Data prestasi hafazan ni dapat dilihat terus berapa dia punya jumlah khatam, jumlah melepasi sukatan dan jumlah yang tak capai sukatan. Berdasarkan data dan analisis soal selidik, 80 responden daripada 61% lelaki dan 39% perempuan. Prestasi sistem e-hifz 92.7% hingga 100% setuju, dan keupayaan sistem e-hifz dari segi kelancaran, memudahkan kerja, memudahkan analisis 92.9% dan hingga 100% setuju. Data dan analisis temu bual pula, berdasarkan soalan-soalan yang diberikan, respon agak positif, sistem yang sistematik, mudah, mesra pengguna, membantu merekod data hafazan dengan baik. Akhir sekali, sebelum saya melabuhkan tirai, ingin saya menyatakan bahawa keberkesanan sistem e-hifz ini dalam subjek hifzu amatlah memberangsangkan
Dan kami amat menggalakkan guru-guru untuk menggunakan e-hifz ini kerana kerja-kerja perekodan maklumat dapat dilaksanakan dengan mudah hanya menggunakan smartphone melalui aplikasi Google Sheet. Pemantauan kerja guru juga dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Sekolah tidak perlu lagi mengeluarkan modal untuk membeli buku rekod hafazan guru kerana ianya semuanya percuma. Maklumat yang direkodkan boleh diakses oleh semua pihak. Yang ni berdasarkan kehendak admin yang melaksanakan sistem tersebut. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.